Dan dalam bahasa Melayunya adalah terapi kesedaran cinta. Okey. Dan MLT ni dalam kajian saya, dia adalah terapi yang teratas sekali, ya. Sebab dia adalah merasai cinta Tuhan. Dan kita akan lenyap dalam kasih sayang Tuhan, dan akhirnya yang ada adalah kasih sayang dia. So tidak ada sesuatu pun yang terpisah daripada kasih sayang dia. Dan akhirnya dengan rasa tu kita akan jumpa apa yang dipanggil total surrender, ya, iaitu penyerahan total kepada Tuhan. Okey, untuk memahami MLT, asasnya ialah kita yang mana ada nota tu boleh tengok nota, ya. So ada persijilan, ya, ada saya kita tengok MLT ni muka dalam nota, dalam buku muka surat 5 lah, ya. Tapi dalam nota saya tak sure masuk apa, tapi nanti semua orang akan dapat nota ni. Akan dipost dengan sekali dengan persijilan. Okey. So sekarang ni anda semua sedang merasai MLT tahap 1, ya. Di mana semua peserta nanti akan diiktiraf sebagai pengamal MLT. Jadi kita akan ada 6 slot ataupun 12 jam latihan, ya. Dan you all boleh gunakan MLT untuk diri sendiri, buat workshop in-house dan sebagainya untuk bantu orang lain. Boleh, ya. Cuma siapa yang nak lebih lanjut nanti dia kena ikuti MLT lah, supaya dia dapat knowledge tu lebih lengkap. Okey, kemudian siapa yang nak lanjut nanti dia boleh pergi tahap 2, bukan tahap 3 ni, tahap 2 MLT, iaitu pengamal master MLT yang kita akan buat selepas raya. Jadi siapa minat boleh hadir. Dan kita ada pengamal master MLT. Ini belum ada tarikh lagi, belum diilhamkan bila nak buat lagi. Kalau sempat hujung tahun ni, kalau tak sempat mungkin tahun depan, tapi kita akan buat face to face lah. Okey, jadi kita juga akan belajar nanti apakah itu mindfulness ataupun kesedaran. Ini sangat penting. Dan kita akan juga belajar apa itu religiosity dan spirituality, supaya kita boleh membezakan kedua-dua tu dan kita tak terperangkap dalam religiosity. Ramai orang terperangkap dalam religiosity, ya, kerana perangkap kita, kerana matlamat kita adalah Tuhan tu. Matlamat kita adalah spirituality, ya. Nanti kita akan memahami konsep ni. Dan kemudian strategi 2, kita akan memahami apakah itu diri, roh, pemikiran, perasaan dan tingkah laku, dan kita akan merasai kasih sayang Tuhan yang sebenar-benarnya. Dan kita juga akan masuk ke teknik-teknik bagaimana untuk membuang sifat negatif, keakuan. Dan kita akan belajar bagaimana untuk hidup dalam kesedaran ilahi ataupun kesedaran hidup bertuhan. Ya, ini sangat penting lah. Tapi teknik-teknik ni kita akan selang-seli juga dalam kita punya strategi 1, 2 tu, supaya kita ada teknik untuk dibuat. Okey, kemudian strategi 5, kita ada teknik-teknik mendamaikan diri daripada stres, permasalahan dan krisis, ya. Dan kita ada teknik menikmati kehidupan berasaskan 7 proses MLT. Tapi ini tak sempat kita buat untuk level 1. Jadi kita akan dalami untuk level 2 nanti. Ya, kalau sempat saya sampaikan. Okey, termasuk juga bagaimana proses menolong berasaskan MLT untuk pembimbing akrab, untuk kaunselor, untuk psikologis, ya, untuk peers. So mereka boleh guna teknik ni nanti. Okey, seterusnya dalam MLT dia hampir sama juga dengan Neo CBT, ya, iaitu kita memahami bahawa dalam pemikiran kita ini ada banyak benda-benda yang tak tepat, tak berapa betul dalam pemikiran. Maka kita kena reinstall dan installkan maklumat yang baru. Dan bila dapat maklumat yang baru, maka dia akan tukar chemical persepsi kita terhadap kehidupan, terhadap diri kita, terhadap erti kehidupan yang kita cari selama ni. Maka dia akan ubah makna dan persepsi baru, dan kita akan dapat satu rasa yang baru. Ya, sebab itu betulkan pemikiran, maka masalah, sikap, nilai akan betul dengan sendirinya. Okey, dan sama juga macam Neo CBT, dalam MLT kita berandaikan bahawa semua masalah itu bermula daripada pemikiran.
anugerah Tuhan yang tertinggi sekali, itu pemikiran. Sebab tu dalam agama sendiri pun dia kata syarat sah beragama yang pertama sekali adalah berakal. Maka agama ini tak sah bagi orang berakal kerana dia tak boleh berfikir. Ya. Dan dalam fikiran tu ada kesedaran. Okey. Dan kita akan membuang banyak pemikiran yang salah dan digantikan dengan pemikiran yang baru, ya. Dengan kepahaman dan rasa, sebab tu ilmu MLT ni dia bukan ilmu hafal. Tapi ilmu bagaimana faham. Dan bila faham, kita dapat satu rasa yang halus dalam diri kita dan dia akan memberi kita makna baru kepada kehidupan. Okey, jelas Okey, jadi kalau kartun ni kita lihat I don't fix problem. Ya. I fix my thinking, then problem fix themselves. Ya. Ni antara apa yang kita buat lah. Sebab tu apa yang kita beri ni sebenarnya ada pencerahan. Dan memberi pencerahan dia adalah selaras dengan menukar kegelapan. Sebenarnya semua tu serentak. Energi itu berpasang-pasangan. Membijakkan seseorang adalah memerangi kebodohan. Memerangi kebodohan hanya berlaku apabila kita mencerdikkan manusia. Memberi cahaya adalah memadamkan kegelapan. Jadi kebodohan dan kecerdikan tu serentak. Okey, jelas kan? Jadi apabila kita meningkatkan kebodohan, sebenarnya kita mengurangkan kecerdikan. Energi baik dan buruk, bodoh dan pandai itu serentak sebenarnya, ya. Okey. Okey, jadi ada beberapa prinsip dalam MLT yang kita kena memahami, ya. Okey. 4 panduan harmoni untuk mengikuti kelas mindfulness love therapy. Okey. Yang pertama adalah anda semua kena kosongkan gelas, ya. Jadi jangan bawa gelas yang penuh kerana nanti airnya melimpah. Maka kita kena kosongkan gelas, nanti air akan masuk ke dalam cawan kita, macam cawan saya ni, dalam ini ada air, ya. Dan air ni tak penuh, dia kosong, ada pun sikit saja. Jadi dia akan masuk air baru. Maka masuk air baru, saya boleh minum. Masuk lagi air baru, saya boleh minum. Tapi kalau air ni penuh, maka dia tuang baru tak boleh, dia akan melimpah. Maka dia akan berlaku satu proses yang agak sia-sia sikit. Jadi kosongkan gelas, maksudnya kosongkan pemikiran dan berlapang dada untuk terima satu pengetahuan yang baru. Okey. Dan yang kedua, ikuti setiap penerangan dengan hati. Okey. Dan untuk ikuti MLT, maka kita kena merendah diri dan memohon petunjuk Tuhan. Ilmu ini adalah simbolik air. Dan air ini dia hanya mengalir ke tempat yang rendah. Tidak ada air yang mengalir ke tempat yang tinggi. Kalau ada air pancut mengalir ke tempat tinggi, dia turun tempat rendah balik. Jadi maksudnya, ilmu ini ibarat air. Kalau kita rendahkan diri, nanti dia akan masuk. Dengan membuang keakuan, rendahkan diri. Dan rendahkan diri ini maksudnya bukan rendahkan diri dengan saya. Saya tidak ada apa-apa, walaupun satu zarah. I am nothing. Ya? Jadi rendahkan diri kepada Tuhan yang Maha Agung dan mohon petunjuk. Ya, kosongkan pemikiran, kosongkan diri. Kadang-kadang kita kena cakap, aku bodoh, aku tidak tahu apa-apa. Yang pandai itu hanya Tuhan. Berilah aku petunjuk. Jadi kita akan dapat nanti. Ya, dipanggil kepahaman dan demi kepahaman dan dia akan menjadi satu makna baru dalam kehidupan kita. Okey, yang ketiga, setiap penerangan yang akan saya berikan itu ikut dengan hati. Kemudian bersyukur jika faham. Ya, jika faham bersyukur. Dan jika tak faham, kita tak perlu paksa pemahaman. Bila kita paksa pemahaman, maksudnya kita paksa hidayah Tuhan. Bila kita paksa hidayah Tuhan, nanti kita akan memberontak. Jadi kalau kita faham, alhamdulillah, bersyukur, rasa faham. Tapi jika tak faham, jangan judge. Don't judge. Ya, rendahkan diri, mohon petunjuk. Rendahkan diri, mohon petunjuk pada Tuhan.
Sebab apabila kita judge, kita menghukum, maka kita telah letak satu border, iaitu keakuan dan kesombongan, dan kita rasa kita betul, kita benar. Nanti ilmu tu tak berkembang lagi tu. Nanti hidayah Tuhan stop tu. Sebab tu ramai orang tak mendapat hidayah yang murni tu sebab merasa benar, sombong dan judge. Itu salah, ini betul, itu salah, ni betul, aku lebih baik. So dia akan sampai tahap tu sajalah, ya. Dia tak akan dia susah nak dapat hidayah yang lebih halus lagi. Jadi bawa pada diri, jangan tengok orang lain lah, ya. Tengok pada saya, tengok diri saya sendirilah, ya. Tengok pada diri kita sendiri, maka bersyukur jika faham dan jangan paksa pemahaman tu, dan kita tidak akan judge, ya. Okey, supaya kita dapat ilmu Tuhan yang benar, ya. Okey, dan ilmu ini adalah ilmu kasih sayang. Maksudnya tidak ada sesiapa yang memaksa kita belajar ilmu ni, dan saya tak pernah paksa sesiapa untuk belajar ilmu ni. Ya, jadi ilmu kasih sayang hanya boleh dirasai orang yang ada kasih sayang. Titik bertemu titik. Ya. Jadi kita mesti rasa bahagia, terbuka, relax dan santai, ya, dan rasai kasih sayang. Hanya yang sampai kepada kasih sayang saja yang boleh merasai kasih sayangnya. Okey? Jelas? Okey. Ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada? Okey. Kalau ada soalan boleh tanya terus, ya. Okey, dalam masa yang sama mari kita memahami apakah itu mindfulness love therapy, ya, di segi pengenalan. Okey, mindfulness love therapy berasal daripada satu perkataan yang sangat agung, iaitu love, ya, iaitu kasih sayang. Dalam hidup ni, kalau kita memahami betul-betul, ya, kenapa Tuhan hidupkan kita? Kenapa Tuhan lahirkan kita kat dunia ni? Kita tak pernah pun minta dia lahirkan kat dunia. Tapi tiba-tiba sedar-sedar lahir je. Jadi jawapannya ialah kita lahir ke dunia ini adalah kerana kasih sayang. Kerana kasih sayang Tuhan. Kerana kasih sayang ibu dan ayah kita. Kerana Ar-Rahman Ar-Rahim dia, maka kita pun lahir kat dunia ni. Dan apabila kita lahir kat dunia ni, maka kita dapat merasai kasih sayang. Ibu dapat merasai kasih sayang anak. Anak dapat merasai kasih sayang mak. Pasangan kekasih dapat merasai pasangan kasih sayang kekasih-kekasih dia. Dan hidup ni sebenarnya adalah bab kasih sayang. Hidup ni adalah tentang kasih sayang. Kita sayang diri kita, kita sayang kasut kita, kita sayang handphone kita, kita sayang anak kita, kita sayang kerja kita, kita sayang kereta kita. Hidup ni adalah tentang kasih sayang. Ya. Jadi sebab itu kita dihidupkan oleh Tuhan, iaitu untuk menikmati kasih sayang. Tanpa kasih sayang kita tak hidup. Dan apabila kita tak hidup kat dunia ni, tak lahir, kita di alam kosong. Kita tidak ada apa-apa, kosong. Maka kita tak dapat rasai kasih sayang mak kita. Kita pun tak dapat merasai kasih sayang anak kita. Dan kita tak dapat merasai kasih sayang kereta, handphone, buku. Ya. Jadi tujuan kita dihidupkan adalah untuk merasai kasih sayang. Dan apabila kita merasai kasih sayang itu, sebenarnya kasih sayang itu bukan milik kita. Kasih sayang itu adalah milik Tuhan. Apabila Tuhan mencipta kita dengan kekuasaannya, dengan kasih sayang dia, maka mustahil sifat Tuhan yang maha kasih sayang itu tidak ada pada diri kita. Pasti ada. Maka apabila kita merasai kasih sayang kepada ibu ayah kita, kita pandang anak kita, kita rasai kasih sayang anak kita, dan kita sayang kerjaya kita, emas, belian, kasih sayang, kita sayang Tuhan sekalipun, kita sayang Nabi sekalipun, kasih sayang Tuhan, kasih sayang itu bukan milik kita. Tapi kasih sayang itu adalah milik Tuhan, ya, milik Allah yang memberi kepada kita untuk merasai sebab dia maha kasih sayang. Okey, jelas kalau tak jelas pelan-pelan. Okey, jadi bila balik kepada kasih sayang ni, ya, kenapa manusia berperang? Kenapa manusia berbunuh-bunuhan? Kenapa manusia hasad dengki, fitnah memfitnah, adu domba, berperang, melihat perbezaan? Puncanya satu saja, iaitu manusia semakin hilang kasih sayang.
kasih sayang telah semakin hilang daripada sifat kemanusiaan. Apabila kasih sayang semakin hilang, maka yang ada adalah kesombongan, keangkuhan, keegoan, rasa lebih baik. Dan perasaan itu akan menyebabkan kita makin sombong, makin angkuh dan akhirnya kita akan melihat walaupun perbezaan mazhab, perbezaan warna kulit, perbezaan agama, dan akhirnya kita akan merasa diri kita lebih mulia, kita lebih baik pada orang lain dan kita berperang, bergaduh dan akhirnya kita berbunuh-bunuhan. Maka semua pergaduhan, perselisihan, peperangan dan pembunuhan berlaku ialah kerana manusia telah hilang kasih sayang. Kasih sayang telah hilang daripada sifat kemanusiaan. Dan bagaimana untuk kembalikan sifat kemanusiaan, bagaimana untuk menamatkan perang, bagaimana untuk menamatkan perselisihan. Maka kuncinya satu juga, iaitu kembali kepada kasih sayang. Kembali kepada kasih sayang. Dan kita kena rasai kasih sayang Tuhan itu pada diri kita. Dan apabila kita rasai kasih sayang, maka kita akan semakin rapat. Dia umpama belon sabun. Kalau tak belon sabun. Belon sabun itu dia banyak bulat-bulat dan sebagainya kerana kita diselaputi oleh air. Jadi kita berbentuk bulat-bulat. Tetapi apabila kita dapat merasai kasih sayang tu, kita pecahkan fizikal kita, maka akhirnya yang ada hanya udara. Maka kita bersatu dalam kasih sayang. Okey? Sebab itu siapa yang belajar NLP, hipnosis, hipnoterapi, energi dan sebagainya, kita memahami konsep tu bahawa kita sebenarnya terhubung. Contohnya saya dengan Ali, dengan Ahmad, dengan Raju terhubung dan kita tidak pernah terpisah. Kita terhubung dengan apa? Kita terhubung dengan kasih sayang. Kasih sayang ini tidak ada jarak. Kasih sayang ini tidak ada tinggi dan tidak ada rendah. Tidak ada kanan dan tidak ada kiri. Tidak ada dahului, tidak ada mendahului. Kasih sayang ni dia bebas, ya. Tetapi apabila kita duduk dalam kepompom jasad kita dengan keakuan dan image kita, maka kasih sayang itu lebur sikit kerana adanya kesombongan. Okey, contohnya begini. Saya dengan Ali, ya, saya tinggal di KL, Ali tinggal di London. Jadi apabila saya sayang pada Ali, walaupun jauh rasa dekat. Jadi bila Ali sakit, dia pening kepala, dia kena virus. Jadi saya susah hati. Jadi saya pun bantu dia. Saya pun doakan dia kebaikan dan hantar dia sikit duit untuk bantu dia. Macam kita buat dengan anak kita. Kenapa kita buat begitu? Sebab love. Sebab kasih sayang. Jadi kasih sayang ini tidak ada jarak. Kasih sayang tidak ada tempat. Okey? Dan bagaimana kasih sayang itu boleh terputus? Apa yang memutuskan kita? Yang memutuskan kita adalah hilangnya kasih sayang dan digantikan dengan kesombongan, keangkuhan, kebencian. Maka apabila adanya keangkuhan dan kebencian, kesombongan itu, kerana kasih sayang telah hilang, maka walaupun kita semayang sebelah-sebelah, walaupun rakan sekerja kita sebelah kita, walaupun bos kita depan kita, tapi kita tak suka dia. Kita benci dia. Jadi walaupun dekat, kita sebenarnya jauh. Ya, walaupun kita sedikit, jadi sebab tu kasih sayang ini, walaupun kita sedikit, tapi sebenarnya kita adalah golongan yang ramai bila kita ada kasih sayang. Sebab dia tolong menolong. Tapi walaupun kita ramai, beratus, beribu, tetapi jika tidak ada kasih sayang, kita berpecah, kita adu domba dan sebagainya, maka sebenarnya kita adalah golongan yang sedikit walaupun ramai. Jadi jadilah golongan yang ramai walaupun sedikit sebab dia penuh dengan kasih sayang. Okey, jelas kan? Okey. Bila kita kena memahami ni, maka fikir balik tentang kawan kita, saudara kita, anak kita, ya, teman-teman rapat kita. Kita kuat tak kasih sayang dengan dia? Bila kuat kita rasa rapat, dan bila tak kuat, kita rasa tak merasai keberadaan dia, maka maksudnya kita tak terhubung. Okey, jelas kan? Okey, jadi sekarang ni untuk memahami tentang kasih sayang ni, ya, kita kena memahami bahawa
apabila kita rasa kasih sayang anak kita, kawan kita, rakan office kita, mak ayah kita, kasih sayang yang kita rasa tu sebenarnya bukan milik kita. Kasih sayang tu adalah milik Tuhan. Jadi kunci dia ialah seluruh langit dan bumi dan isinya tu adalah milik Tuhan. So tidak ada sesuatu zarah pun milik kita. Ingat seluruh langit, bumi dan isinya adalah milik Tuhan. Itu Al-Quran tu, ya. So tidak ada satu zarah pun milik kita. Maksudnya apabila kita rasa kasih sayang, masa kasih sayang tu bukan milik kita. Kasih sayang tu adalah milik Tuhan. Maka kita kena lepaskan, kita kena kembalikan kembali kepada Tuhan. Dan kalau kita ambil, itu yang dia akan jadi kemelekatan tu, dia akan jadi keakuan. Nanti kita akan memahami konsep kemelekatan, keakuan dan juga kesedaran tu. Okey, dan kita kena memahami, macam saya sebut tadi, kita dihidupkan ialah kerana kasih sayang. Dan dengan kasih sayang tu untuk kita menikmati. Sebab tu satu hari tu saya bangun tidur. Walaupun saya dah faham konsep tu, satu hari tu saya bangun tidur. Sebab tu saya buka mata, saya diam. Tiba-tiba saya ada satu rasa yang halus. Kita dihidupkan untuk menikmati. Tuhan hidupkan kita untuk menikmati. Menikmati alam ni, menikmati jasad kita, menikmati ahli keluarga kita, menikmati kerja kita, menikmati bukit, bulan, bintang, sarung mara, semua itu untuk menikmati. Sebab Tuhan sediakan itu untuk kita. Untuk kita menikmati. Kita ni macam VVIP, lebih pada VVIP. Kenapa Tuhan beri itu? Sebab kasih sayang. Jadi sebelum kita lahir ke dunia, secara contohnya, mak kita dah bawa kita dalam kandungan dia lebih daripada 9 bulan. Bila kita nak lahir, kita dah nak disambut oleh doktor, oleh bidan. Dan bila kita lahir saja, angin telah disediakan, udara untuk kita sedut, dan pokok-pokok telah ditanam, laut telah bergelora, beralun ombak, dan sungai telah mengalir, pokok-pokok telah ditanam, buah-buah, daun-daun semua, matahari dah terbit, bumi telah terbentang luas dengan gunung ganang, keindahan, angin sepoi-sepoi bahasa. Maksudnya sebelum kita lahir ke dunia, benda tu semua dah siap sedia dah. Cuma tunggu kita untuk menikmati dan mensyukuri. Jadi siapa yang sediakan tu semua adalah kasih sayang. Jadi sama ada kita sedar atau tak. Sebab tu bila kita sedar ni, sebenarnya hidup ni adalah lebih kepada kesyukuran. Hidup ni adalah kesyukuran. Dan kesedaran itu adalah mensyukuri. Sebab tu dalam mindfulness love therapy, kita lebih kepada kesedaran dan mensyukuri. Dan kemudian baru memohon-mohon, berminta-minta. Kita tak nak berminta-minta sangat. Kerana meminta-minta sangat ni, nanti kita lupa untuk mensyukuri. Banyak benda dah tersedia pada diri kita. Telah disediakan oleh Tuhan secukupnya pada kita. Okey, jelas kan? Okey, itu adalah introduction kita, ya, tentang mindfulness love therapy, tentang kasih sayang. Maksudnya adalah kita kena sedar sebelum alam ni dijadikan. Maksudnya belum ada bulan, belum ada bintang, ya, belum ada matahari, belum ada manusia, dan belum ada apa-apa satu zarah pun. Udara pun tak ada lagi. Matahari pun tak ada lagi, ya. Jadi apa yang ada kat alam ni? Alam ni pun tak ada lagi. Yang ada satu saja, iaitu dipanggil kekuasaan Tuhan. Zat Tuhan, kekuasaan Tuhan, ya. Jadi zat Tuhan tu. Dan zat Tuhan ni dia penuh dengan kasih sayang. Maka zat Tuhan ni nak kenalkan diri dia, untuk menyatakan diri dia. Maka bila nak menyatakan diri dia tu, maka terbitlah satu titik, ya, iaitu dipanggil titik kasih sayang, titik love, ataupun titik Ar-Rahman Ar-Rahim tu. Okey, dan dengan titik kasih sayang itulah barulah dijadikan seluruh alam, dijadikan kita, bulan, bintang, planet dan sebagainya. Jadi kita ni dijadikan daripada kasih sayang. Dan tanpa kasih sayang Tuhan, kita tak wujud. Dan tanpa kasih sayang, alam ni pun tak ada. Tanpa kasih sayang Tuhan, Nabi Muhammad pun tak ada. Jadi kasih sayang mendahului Big Bang. Kasih sayang mendahului setiap kejadian. Dan kasih sayanglah kita dilahirkan dan dijadikan dengan kasih sayang, bersama kasih sayang untuk merasai kasih sayang.
Okey, sebab itu dalam MLT kita kena merasai kasih sayang Tuhan. Okey, jelas kan? Dan untuk merasai kasih sayang, senang saja. Kita hanya tersedar, kita sayang tu, sayang diri kita, sayang mak ayah, sayang kawan-kawan, dan dapat rasa kasih sayang Tuhan. Dan kita kena kembalikan semua kasih sayang tu kepada Tuhan. Maksudnya, kita tidak pernah memiliki apa-apa, walaupun satu zarah, tapi semuanya adalah milik Tuhan. Sebab tu Tuhan kata, seluruh langit dan bumi adalah milik Tuhan. Sebab apa? Sebab apabila Tuhan yang Maha Kasih Sayang mencipta kita dengan penuh kasih sayang, dengan kekuasaannya, dan bila kita hidup kat dunia ni, maka mustahil sifat kasih sayang tu tak ada pada kita. Pasti ada. Ya, pasti ada. Maka yang kita rasa kasih sayang tu adalah sifat Tuhan yang diberi rasa pada kita dengan penuh kekuasaan dan kasih sayang dia. Okey, nak faham ini nanti kita kena memahami satu lagi kunci, iaitu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ataupun dalam bahasa Melayunya, tak ada daya dan upaya aku walaupun satu zarah, melainkan daya dan upaya Tuhan. Ya, nanti kita kena memahami bahawa setiap penglihatan, setiap pendengaran, setiap gerak tu semua adalah kekuasaan Tuhan. Kita tidak ada apa-apa daya walaupun satu zarah, melainkan dia adalah kekuasaan Tuhan. Sebab itu kita kena kembalikan dan kita kena ingat apa yang kita miliki hari ini, mata, tangan, kaki, kasih sayang itu adalah milik Tuhan. Tapi kita hanya diberi rasa sementara untuk menikmatinya dengan kasih sayang. Jadi kita tidak pernah memiliki. Dan tidak memiliki tetapi menikmati lebih indah daripada memiliki. Sebab apa? Sebab maksud memiliki? Memiliki ni maksudnya ialah kita rasa benda tu kita punya, kekal bersama kita, ya, dan benda tu kita punya, kekal bersama kita. Itu memiliki. Tetapi hakikatnya dalam kehidupan ni tidak ada sesuatu pun yang kita memiliki. Semua yang milik Tuhan. Kalau saya kata ilmu ni milik saya, kalau saya mati ataupun berlaku benda-benda tak baik, benda tu hilang. Saya hilang ingatan. Bukan milik kita. Kalau tangan ni milik kita, maka tangan ni tak kekal dengan kita selama-lamanya. Apabila tua, dia makin kedut, lepas tu dia makin rosak, lepas tu mati, lepas tu dia jadi reput, masuk tanah, dia makan ulat, masuk kepada kefitrahan alam. Jadi tangan ni bukan kita punya, mata ni bukan kita punya. Macam rumah saya ni, ya, saya bersyukur, okey, walaupun rumah saya semidi, tapi saya selesa. Tapi rumah ni bukan saya punya. Rumah ni anugerah Tuhan sementara untuk saya menikmati. Satu ketika, sama ada rumah ni hilang, kena ribut ke, kena banjir ke, ataupun saya mati, meninggal dunia, meninggalkan rumah ni. Jadi, rumah ini adalah anugerah sementara untuk kita menikmati tanpa memiliki. Sebab itu, kita kena sedar dalam mindfulness love therapy, setiap satu perkara dalam kehidupan ini ialah menikmati tanpa memiliki. Dan menikmati tanpa memiliki itu lebih indah, lebih seronok, lebih bahagia. Sebab apa? Sebab kita tahu satu hari kita akan kehilangan. Dan bila kita tahu kita akan hilang, maka kita akan buat yang terbaik, jaga yang terbaik, nikmati yang terbaik. Sebab kita tahu kita akan hilang. Jadi kita kena menikmati sepenuhnya. Macam anak kita, kan? Siapa ada anak angkat tangan? Siapa yang rasa anak tu milik dia? Tak. Anak bukan milik kita. Kita tidak pernah memiliki anak. Tapi kita dianugerahkan anak untuk dinikmati anak tu. Sementara kita hidup, sementara anak kita hidup. Satu hari nanti, kalau Tuhan nak ambil anak kita hilang. Ataupun Tuhan ambil kita mati, maka kita tinggalkan anak kita. Maka kita tidak pernah memiliki anak. Kerana anak tu tak kekal bersama-sama kita selama-lamanya. Jadi bila kita faham, setiap sesuatu itu adalah menikmati tanpa memiliki, maka kita akan menghargai anugerah ruang dan masa tu. Jadi kita akan jaga anak kita betul-betul, kita akan peluk dia, kita akan cium dia, kita akan beri dia didikan supaya dia dapat hidup dengan sempurna dalam kehidupan ni. Dan kita akan pergi berjalan, kita akan buat baik, kita akan masukkan dia memori-memori indah supaya dia ingat
pada kita dan kita pun ingat pada dia memori itu. Satu ketika kita terpaksa bye-bye tinggalkan dia dan dia pun terpaksa bye-bye tinggalkan kita. Jadi yang wujud, yang hidup dalam memori dia adalah kasih sayang. Memori-memori indah tu. Jadi kasih sayanglah perkara yang terakhir ditinggalkan dan kasih sayanglah perkara yang terakhir disimpan dan akhirnya dia pun lenyap dan ditinggalkan pula oleh cucu, cicit, piut kita apabila dia ingat kita, apabila dia bersama dengan kita. Kalau tak ada, maka kita tak akan diingati lagi. Tetapi kasih sayang itu tetap ada. Tapi oleh objek-objek, anak cucu, cicit, piut kita yang lain. Kasih sayang Tuhan juga. Maksudnya kasih sayang Tuhan ini tidak pernah mati. Dia sentiasa wujud. Cuma bentuk, form, objek itu berbeza. Tapi dia sentiasa ada. Okey, jelas Okey, jadi kita menikmati tidak memiliki. Okey, tadi ada satu soalan ditanya dalam MLT ada berapa kunci. So kita ada 3 kunci saja. Ya. Yang pertama kita akan memahami Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Tuhan yang Maha Kasih Sayang. Ya. Okey, yang kedua kita akan memahami la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya walaupun satu zarah melainkan semua daya dan upaya Tuhan. Dan ketiga kunci kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Tuhan kita datang, kepada Tuhan kita kembalikan segala-galanya. Okey, jelas kan? Okey. Jadi bila kita dah memahami konsep ini, maka lebih mudah untuk kita memahami tentang apakah itu mindfulness, ya. Okey. Okey. Jadi kita masuk sikit nota kita. Tadi pengenalan saja Okey. Jadi MLT ataupun terapi kesedaran cinta ini adalah terapi kasih sayang. Iaitu dia memula dengan merasai kasih sayang Tuhan, menyayangi diri sendiri dan menyayangi semua. Ya. Sebab itu saya selalu bagi tahu kepada orang-orang pelajar-pelajar, pesakit-pesakit masalah kesihatan mental dan sebagainya, Tuhan tak akan sayang kita jika kita tak sayangkan diri kita sendiri. Tuhan tak akan jaga kita kalau kita tak nak jaga diri kita sendiri. Dan Tuhan tak akan selamatkan kita jika kita tak nak selamatkan diri sendiri. Tuhan bukan kuli kita, dia bukan pekerja kita. Dia Tuhan kita. Jadi, apabila kita merasai sayang pada diri sendiri, itulah manifestasi kasih sayang Tuhan. Apabila kita nak menyelamatkan diri kita sendiri, nak mencerdikkan diri kita sendiri, maka itulah manifestasi kebaikan Tuhan. Sifat-sifat Tuhan yang ada pada diri kita. Macam gigi kita, kalau gigi kita kuning, kan? Tuhan takkan gosok gigi kita. Ingat Tuhan tu pekerja kita ke? Maka kita sendiri kena sedar, nak sayang diri kita. Kita pun ambil berus gigi, ambil ubat gigi, kita pun letak dekat berus gigi, kita bergosok dengan happy, dengan seronok, sebab sayangkan diri kita. Lepas tu kumur-kumur, lepas tu ludah, lepas tu kumur lagi ludah, kemudian kita rasa segar mulut kita, gigi kita pun bersih, kekal lama, tahan. Jadi sebab apa? Sebab kita sayangi diri kita sendiri. Okay, jelas kan? Sebab itu kita kena merasai kasih sayang Tuhan dan kita kena sayangi diri kita sendiri. Jadi macam mana nak rasai kasih sayang Tuhan? Nanti kita akan masuk tentang bab bagaimana merasai kasih sayang Tuhan dengan lebih jelas, ya, supaya benda tu kita dapat rasa. Dan tujuannya ialah untuk sayang diri sendiri dan akhirnya barulah kita sayang orang lain. Sebab mustahil kita dapat bahagiakan orang lain jika diri kita tak bahagia. Sebab tu bagi orang depression, orang anxiety, dia selalu sebut benda yang paling sakit, benda yang paling menyakitkan ialah kita tak bahagia tapi berpura-pura bahagia. Kita tak happy tapi berlakon happy. Dia sangat sakit, dia sangat menyedihkan, dia sangat sengsara. Jadi jangan berlakon. Dalam kesedaran, kita buat baik ialah sebab kita memang baik. Kita buat baik sebab sifat baik tu memang sedia ada pada diri kita. Jadi andai kata tidak ada apa-apa balasan, kita akan buat juga sebab kita suka. Jadi dia datang daripada dalam diri kita. Hasil daripada kesedaran tu. Okey?
Nanti kita akan memahami lagi benda ni, ya. Okey, punca semua permasalahan, perselisihan, pergaduhan, peperangan dan pembunuhan ialah kerana manusia telah semakin hilang kasih sayang. Kasih sayang adalah kuasa terbesar yang berasaskan daripada kehidupan. Maka matlamat tertinggi kemanusiaan adalah kasih sayang. Kita kena memahami ni, ya. Kuasa yang paling besar sekali dekat alam ni ialah kuasa kasih sayang, iaitu kuasa Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan itulah Tuhan jadikan alam ini. Dengan itulah Tuhan lahirkan kita. Dan kita hidup kerana kasih sayang. Sebab tu bagi orang yang ada masalah teruk, dia rasa hidup dia tak berguna, dia rasa macam nak mati, maka kita ajar dia cuba cari orang yang awak sayang, bayangkan orang yang awak sayang dan dekati dengan orang yang awak sayang dan dapatkan kekuatan pada dia untuk meneruskan kehidupan. Maka dia akan ingat mak dia, anak dia yang perlu dia jaga. Itu kekuatan dia. Jadi kita hidup kerana kasih sayang. Kerana kasih sayang diri ataupun orang lain yang memerlukan kita terus hidup. Dan kita mati juga kerana kasih sayang. Jadi orang yang dah sakit, tak larat, tercungap-cungap, badan dia pun tak larat, kencing mata rata, dah tak larat dah, dia tak boleh dah, badan dia dah sakit, biological dia tak tertanggung lagi. Maka akhirnya Tuhan pun ambil nyawa dia. Dia pun mati. Sebab apa Tuhan mati? Matikan dia sebab kasih sayang. Sebab dia dah tak tertanggung lagi sakit tu. Maka kematian tu adalah yang terbaik bagi dia untuk bagi dia tenang kembali pada Tuhan. Dan sampai pada Tuhan tu, itu urusan Tuhan. Jadi, dalam hidup ni, tidak ada sesuatu benda pun yang terpisah dengan kasih sayang. Sama ada buruk ataupun baik, semuanya sebab kasih sayang. Jadi, siapa yang tengok cerita Iron Man, angkat tangan. Cerita Iron Man pun sebab kasih sayang. Kenapa mereka hidup? Kerana ada orang tersayang. Kenapa mereka berjuang? Kerana ada benda yang mereka sayang. Sayang ahli keluarga, sayang bumi, sayang manusia, tak nak berlaku kemusnahan. Maka mereka berjuang melawan Thanos, melawan tu, kan? Jadi mereka hidup dan berjuang kerana kasih sayang. Dan akhirnya, kenapa Iron Man mati? Dia sanggup matikan diri dia. I am Iron Man. Dia tekan, perpum dia pun mati, kan, sekali. Jadi Iron Man mati sebab kasih sayang. Maka kerana kasih sayang dia kepada orang lain, maka dia sanggup matikan diri dia. Dia sanggup terkorban. Jadi kita hidup kerana kasih sayang dan kita mati kerana kasih sayang. Sebab tu orang yang memahami kasih sayang ni, tuan-tuan dan puan-puan yang sangat semuliakan, dia tak takut mati lagi. Dia tak takut mati. Belajar spiritual, dia tak takut mati. Sebab kita yakin Tuhan tu Maha kasih sayang. Tuhan tak akan matikan kita kecuali dengan kasih sayang. Tuhan tak akan matikan kita sampai satu masa ketika kita dah betul-betul bersedia, kita dah betul-betul dah habis tanggungjawab sebagainya tu, maka dia akan ambil dan kita dah selesai semua, maka kita akan kembali dengan lapangnya. Sebab penuh kasih sayang. Tanpa ada apa-apa penyesalan. Sebab apa tidak ada penyesalan? Sebab kita dah menikmati tanpa memiliki. Kita dah buat yang terbaik. Sebab itulah kehidupan ini, penyesalan wujud ialah kerana dia rasa dia tak buat yang terbaik. Itu timbul penyesalan. Dulu dia terpukul anak dia, dulu dia pernah buat benda tak baik pada keluarga dia, dulu dia abaikan anak isteri dia, dulu dia pernah ambil rasuah, dulu dia pernah tak amal ibadat betul-betul, tamak sebagainya, buat jahat. Jadi benda tu menghantui dia dan dia rasa menyesal, dan penyesalan ini sangat sakit dan sangat menyakitkan. Ya. Jadi untuk elakkan penyesalan yang sakit dan menyakitkan, maka kita kena buat yang terbaik, menikmati yang terbaik. Setiap proses anak kita membesar tu, kita menikmati dia besar. Dia berak, kita basuhkan. Lepas tu dia berlari, kita kejar dia. Dan main sorok-sorok, kita main sorok-sorok dengan dia. Kita didik dia sampai besar. Dia setiap episod tu kita lalui dan akhirnya kita rasa tidak ada apa-apa yang kita tertinggal. Semuanya kita lalui dan kita menikmati. Sama ada alam kecil, alam besar, alam pekerjaan, alam sebagai mak ayah, ibu bapa, guru, pesyarah, kita dah buat yang terbaik. Jadi sampai satu ketika, kalau Tuhan kata kita kena balik, I am enough. Artinya saya dah puas dengan semua pinjaman ini. Saya dah lakukan yang terbaik.
Dan kita pun dah tak larat, badan kita pun dah tua, kita pun tak mampu dan kita dah menikmati semuanya dengan penuh ketenangan dan kesyukuran, maka kita akan pergi dengan penuh kelapangan dan tidak ada penyesalan. Sebab itulah hidup ini, dia sebenarnya adalah bab berasa. Hidup ni adalah bab berasa. Kita kena rasa semua zaman, semua perkara, semua keadaan yang baik-baik. Ya. Tapi kalau Tuhan bagi yang tak baik, kita tak minta. Tapi kita akan rasa juga. Sedih, marah, kecil hati, terkilan, sakit, sihat, suka, duka, gembira, sedih. Hidup ini adalah kehidupan. Kehidupan ini adalah tentang rasa. Jadi kita rasai semua itu dan kembalikan semua itu pada Tuhan. Okey? Jelas kan? Okey. Dan dalam kehidupan ini, kita dah memahami itu, kuasa yang terbesar dalam kehidupan ini adalah kuasa kasih sayang. The power of love tu kuasa yang paling besar sekali. Jadi, dan kuasa yang boleh merubah dunia adalah kuasa kasih sayang. Dan kuasa yang boleh menyelamatkan semua orang, menyelamatkan dunia ni kuasa kasih sayang. Kita kena yakin tu. Kuasa Ar-Rahman Ar-Rahim. Kuasa Tuhan menjadikan alam ni, menghidupkan dan yang mematikan, yang membina dan merosakkan, semua tu adalah kuasa kasih sayang. Sebab itu, jangan keluar daripada kasih sayang Tuhan walaupun satu zarah. Setiap sesuatu benda yang berlaku, baik ke buruk ke, pasti ada kasih sayang dia. Dan kasih sayang itu hanya boleh dijumpai apabila kita merasai kasih sayang Tuhan. Maka kita pandang dengan kasih sayang. Maka apabila kita pandang kasih sayang, dengan kasih sayang, memandang dengan kasih sayang, barulah titik bertemu titik. Itu yang kita rasa bahagia, tenang. Maka kita tak akan bersangka-sangka buruk lagi dengan Tuhan. Kita tak akan bersangka-sangka lagi buruk dengan Tuhan. Walaupun Tuhan bagi kita kadang-kadang ada benda tak baik, ada benda yang kita tak ingin dia berlaku, ada benda-benda yang sakit, fitnah, benda-benda yang jahat berlaku pada kita, kita tak akan merungut. Kita tak akan rasa benda tu merugikan. Kita tak akan rasa benda tu sia-sia. Sebab Tuhan yang Maha Kasih Sayang mencipta setiap sesuatu, mengizinkan setiap sesuatu pasti dengan kasih sayang juga. Mustahil yang Maha Kasih Sayang mencipta sesuatu tanpa kasih sayang dan tujuannya untuk keburukan. Tak. Tuhan yang Maha Kasih Sayang mencipta sesuatu dengan kasih sayang, tujuannya adalah kasih sayang. Maka dia hanya boleh dijumpai dengan kasih sayang juga. Jadi kalau kita jumpa ni, dia panggil titik bertemu titik. Sebab tu antara punca banyak masalah kehidupan ni adalah kita punya persepsi. Kita bersangka buruk dengan Tuhan. Tuhan beri saya bala, Tuhan beri saya bencana. Oh, ini kemukaan Tuhan. Oh, ini adalah kifarah. Ini adalah benda-benda buruk berlaku merosakkan saya. Ini adalah orang-orang yang jahat. Jadi bila kita bersangka buruk dengan Tuhan, maka satu titik hitam kat muka kita. Kita bersangka lagi buruk, orang tu datang dengan dia buruk sebagai satu titik lagi. Dan buruk lagi benda yang berlaku pada kita, keadaan hidup kita, keluarga kita, titik lagi. Lama-lama bayangkan berapa banyak yang titik hitam. Jangan tengok orang lain, tengok diri kita lah. Macam saya kan, tengok muka saya sendiri. Jadi berapa banyaknya titik hitam pada kita kerana kita bersangka buruk dengan Tuhan. Jadi apabila kita bersangka buruk dengan Tuhan, maka kita akan dapat keburukan. Bila kita bersangka buruk dengan Tuhan, kita akan dapat keburukan. Sebab dia datang daripada persangkaan kita. Tapi bukan salah Tuhan, sebab kita bersangka buruk dengan Tuhan. Sebab tu banyak kejadian mental health, anxiety, depression, benda-benda buruk yang berlaku ialah bermula dengan kejahatan dalam pemikiran kita. Itu kita bersangka buruk dengan Tuhan. Sebab itu, apabila kita titik bertemu titik, kita dapat rasai kasih sayang Tuhan dan kita pandang semua itu dengan kasih sayang, maka perlahan-perlahan akan datang perasaan reda, kita terima, kita berdamai dengan takdir, benda-benda lepas yang negatif, kita akan tukar semua keburukan jadi kebaikan, kita akan tukar orang-orang yang jahat pada kita jadi kebaikan, dan kita akan lebih hargai diri kita, hargai kehidupan, maka banyak benda akan berubah. Okey, jelas kan? Okey, boleh setakat ni? Okey, sebab tu kuasa yang paling besar kat alam ni adalah kuasa kasih sayang. Okey, contohnya dan benda ini banyak diceritakan dalam kisah-kisah dongeng. Walaupun cerita dongeng, tapi itu betul. Itu adalah kefitrahan. Contohnya, siapa tengok cerita Frozen? Ya?
Frozen adalah cerita bagaimana Elsa, ya. Dia ada satu kuasa di tangan dia, boleh alihkan ais. Lalu laut pun jadi beku, istana jadi beku, semua tempat jadi beku kerana dia ada kuasa ais, dia tak boleh kawal kuasa tu, ya. Dan akhirnya dia pun lari, dia pun jumpa adik dia, and then akhirnya dia pun bekukan adik dia, Anna pun beku. Kan? Jadi bila Ana beku, lalu dia pun sedih, dia pun menangis, ya, kenapa dia bekukan adik dia sayang adik dia, maka mengalirlah air mata kasih sayang seorang kakak kepada seorang adik. Dan dengan kasih sayang tu, akhirnya daripada tangan Elsa tu keluarlah satu tenaga, energi baru. Maka dengan kuasa tu dia pun mencairkan ais, mencairkan adik dia, mencairkan istana, mencairkan laut, mencairkan semua. Maka semuanya dapat hidup dengan indah tanpa lagi kuasa beku. Jadi daripada mana datangnya kuasa mencairkan ais? Datang daripada love, kasih sayang. Maka masuk dalam mind kita, urat saraf kita, sendi kita, yang boleh menyelamatkan dunia adalah love. Betul tu. Ya? Okey, tengok pula satu lagi cerita. Siapa tengok cerita Beauty and the Beast? Walaupun dia dongeng kan, kisah seorang lelaki putera raja yang pernah sombong dan akhirnya disumpah oleh seorang ahli sihir, dia naik kebayan menjadi beast, ya, yang bermuka raksasa. Dan apa yang boleh mematahkan sihir tu? True love, cinta sejati. Dan akhirnya diceritakan ada Cinderella datang ke istana dia, dah jumpa dia, dan akhirnya mula-mula tak suka, benci, tetapi akhirnya jatuh hati. Tapi jatuh hati bukan kerana rupa beast tu, tetapi kerana kebaikan hati dia, kerana pengorbanan dia, ketulusan dia. Dan akhirnya maka Cinderella pun cinta sejati dengan the beast. Maka hari itu pun bercahaya, bunga-bunga tumbuh, maka Beast pun bertukar menjadi seorang putera raja. Apa yang menyelamatkan Beast? Yang menyelamatkan dunia, yang menyelamatkan semua orang, ya, iaitu the power of love. Jadi masuk dalam mind kita, subconscious mind kita, bahawa dunia ini memerlukan love. Dunia ini memerlukan cinta untuk menamatkan semua peperangan, menamatkan semua persengketaan, dan juga untuk menenangkan diri kita, menyelamatkan diri kita adalah kuasa cinta. Sebab tu ada seorang student kita, dia cakap dengan saya, dia ada depression, anxiety sebagai tu bila dia memahami MLT. Fahamilah kasih sayang tu dalam pemikiran, rasailah kasih sayang tu dalam perasaan, dan buktikanlah kasih sayang tu dalam perbuatan. Semua anxiety, depression akan hilang dengan sendiri je. Itu kuasa kasih sayang. Sama juga siapa yang tengok cerita Snow White and the Seven Dwarfs, ya? Snow White yang sangat penyayang, berkawan dengan rama-rama rusa, anak yang suka dengan dia, dan akhirnya dia dicemburui oleh seorang nenek kebayan ahli sihir, bagi dia makan apple beracun. Dia makan apple beracun, lepas tu dia pun pengsan, tidur selama-lamanya. Lalu the Seven Dwarfs, orang kedai ni putus hati. Apa yang boleh menyelamatkan dia ialah true love, kiss, ciuman seorang putera raja yang cinta sejati. Jadi ciuman tu adalah simbolik kepada tindakan. Kasih sayang, cinta ini adalah tindakan. Kita tak boleh setakat rasa, setakat cakap. Kita kena lakukan. Sebab tu kalau ibu sayang anak, dia kena peluk anak dia. Bapa kalau sayang anak, dia selalu peluk, cium, pegang tangan. Dia kena tolong, dia kena cakapkan. Jadi dia kena lakukan dengan perbuatan. Barulah dia dirasai. Dan akhirnya jumpalah dengan true love. Maka bangunlah Cinderella, hidup pun penuh dengan ceria. Okey, walaupun cerita dongeng, tapi inilah kefitrahan. Inilah kefitrahan yang Tuhan jadikan, bahawa Tuhan yang penuh kasih sayang telah menciptakan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim dia. Maka dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim dia, kasih sayang dia, maka dia pun menciptakan seluruh alam ni. Bila dia ciptakan seluruh alam ni, maka dia letakkan hukum kefitrahan. Hukum kefitrahan itu adalah hukum sunatullah. Hukum sunatullah itulah hukum kasih sayang. Maka setiap hukum alam yang kita duduk dia adalah hukum kasih sayang. Dan hukum kasih sayang ni dia akan berbalik dengan kasih sayang juga. Sebab tu siapa yang masuk dalam kasih sayang, dia akan masuk dalam hukum alam tu.
Maka dia dekat dengan alam. Sebab tu orang yang merasai kasih sayang Tuhan, menyayangi dia sendiri, automatik dia akan terhubung dengan alam. Jadi bukti dia ialah kita sayang binatang, dah tengok sungai-sungai apa penuh dengan pencemaran, hati kita sebab sedih kenapa dicemarkan sungai. Kita tengok pokok-pokok ditebang dengan keterlaluan, kita rasa sedih, kita rasa benda ini tidak patut berlaku. Kan? Tengok sampah mata rata, kita collect, kita buang sampah. Kita tak boleh tengok benda busuk-busuk, benda-benda penganiayaan, tak boleh. Kita rasa sayang, kita rasa sedih, kita rasa nak berbantu, dengan sendirinya kita akan bantu. Sebab apa? Sebab kasih sayang di dalam akan connect dengan kasih sayang seluruh alam. Dia terhubung. Okey? Jelas okey. Terima kasih Sabariah, bukan Cina Lela tapi Bel. Terima kasih. Semua cerita fairy tales basically based on the kasih sayang. Yup. Ya. Okey, kalau fobia binatang tu artinya tak ada kasih sayang. Okey, kalau kita fobia kepada binatang, itu pun kasih sayang juga. Semuanya kasih sayang. Yang buruk pun kerana kasih sayang, yang baik pun kerana kasih sayang. Jadi kita kena cari titik bertemu titik tu. Ya. Contohnya kita fobia kepada kucing. Sebab apa kita fobia kepada kucing? Maksudnya ada mesej kasih sayang yang Tuhan nak sampaikan kepada kita. Maka kita kena pandang apa faedahnya. Contohnya COVID-19. Orang kata COVID-19 ini ialah satu bala bencana, satu benda yang negatif, menyebabkan semua orang sakit, ada orang mati, hilang ahli keluarga dan negara ekonomi porak-poranda. Ya, memang betul berlaku, tetapi Tuhan mencipta virus COVID-19 ini pun sebab kasih sayang. Demi kasih sayang dan untuk kasih sayang. Mustahil Tuhan yang Maha Kasih Sayang mencipta COVID-19 bukan dengan kasih sayang. Pasti dicipta dengan kasih sayang dan untuk kasih sayang, dan kerana COVID-19 itu adalah virus kasih sayang. Dia menghantar mesej kasih sayang. Sebab tu apabila kita sampai kepada mesej kasih sayang tu, maka dia akan hilang dengan sendirinya. Ya. Jadi apa mesej kasih sayang Tuhan, apa virus tu kasih sayang. Jadi kita duduk, kita diam, tarik nafas, kita renung, cuba fikir. Cuba beri saya 5 perkara yang menyebabkan COVID-19 itu menjadikan kita lebih baik, menyebabkan kita rasa tersedar, menyebabkan kita memperbaiki diri kita. Jadi kita renung, COVID-19 ni menyebabkan kita PKP, duduk rumah. Jadi bila duduk rumah, kita makin rapat anak-anak kita, adik-beradik kita. Anak-anak saya dulu banyak duduk asrama, pergi nosti. Jadi bila COVID dan mereka jarak dengan adik-beradik, tak apa-apa rapat. Kadang-kadang tu senang nak bergaduh. Tapi bila COVID-19 itu, maka duduk di rumah, boleh makan masakan ibu, bergaul dengan adik-beradik. Mereka lebih rapat, lebih seronok, boleh sembahyang berjemaah, makan bersama-sama. Jadi COVID-19 ni berjaya menyatukan silaturahim, eratkan kekeluargaan kita, memberi kita masa yang dulu kita tertinggal, kita terbuang, yang kita terguris, terluka sebagai itu. Jadi kita cantum balik. COVID-19 ini menyebabkan kita mula menghargai nyawa kita, menghargai diri kita. Kita keluar rumah pakai mask, kita basuh tangan dengan sabun, dengan sanitizer. Kita jaga penjarakan sosial. Kita sayangi diri kita, jaga kebersihan, balik mandi. Jadi banyak mesej COVID-19 ini. Itulah mesej kasih sayang. Itulah benda yang kita kena fokus dan kita pandang semua itu adalah kasih sayang Tuhan untuk memberi kita kasih sayang. Maka bila kita pandang dia dengan kasih sayang, kita rasa dia kasih sayang, maka virus COVID itu kasih sayang, dia datang dengan kasih sayang dan kita sambut dengan kasih sayang, titik bertemu titik, yakinlah bahawa kasih sayang tidak akan mencederakan kasih sayang. Kasih sayang tidak akan merosakkan kasih sayang. Yang ada hanya kasih sayang. Okey, jelas kan? Boleh kan setakat ni? Itu yang saya sebut tadi. Ya, apabila kita dapat merasai kasih sayang Tuhan dan kita jumpai kasih sayang itu pada kita, maka semua kejadian langit dan bumi ni sebab kasih sayang juga. Paling kurang adalah, paling rendah pun adalah untuk memberi kita satu pengajaran. Contohnya kita tengok perang Rusia Ukraine.
Kita lihat, mereka berperang ialah kerana kasih sayang telah hilang. Ukraine dengan keegoan dia, bersongkol dengan NATO. NATO ni pembuli Korea, pembuli Russian, dan Rusia terancam. Dan Russian pula dia telah marah, ya, dia tak peduli lagi semua benda negotiate sebagainya, maka dia pun telah berperang, maka dia disambut pula oleh perang, maka kasih sayang telah hilang antara Rusia dengan Korea, antara Rusia dan Ukraine. Dan bila kasih sayang telah hilang, maka telah berperang, telah berbunuh-bunuhan, dan tak tahu apa kesudahannya. Dan satu hari nanti mereka akan berdamai juga, iaitu apabila timbul kasih sayang. Melihat kesan peperangan, ramai orang mati, dan mereka ingin menyelamatkan ahli keluarga mereka, menyelamatkan negara mereka, dan kepentingan kemanusiaan, maka mereka akan berdamai. Maka mereka berperang kerana hilang kasih sayang, dan nanti perang tu akan ditamatkan apabila timbul balik kemanusiaan, kasih sayang tu. Cuma kalau lambat sangat nak tunggu kesedaran tu, maka makin teruk. Sebab itu, untuk kurangkan hukuman, sebab titik hitam bersangka buruk kita dengan Tuhan tu ialah kita cepat-cepat merasai kasih sayang, mengakui salah kita, dan akhirnya kasih sayang itu akan dirasai dan hukuman tu kurang, dan ataupun hukuman tu stop. Sebab itu kita tak perlu dapat banyak benda-benda negatif sehingga kita sedar. Kalau kita sedar awal, maka benda tak ada lagi. Sebab tu orang yang memahami mindfulness love therapy, orang yang memahami MLT, orang yang memahami kasih sayang, maka tidak ada lagi istilah hidup ini ujian, tak ada lagi. Kalau awak kata hidup ni ujian, kita lahir dia akan lahir ujian, ujian ni akan mendekatkan diri dengan Tuhan, hidup ni memang pentas ujian, kita akan susah, kita akan difitnah. Awak akan dapat kesusahan, awak akan dapat difitnah sebab awak fikir begitu, awak set begitu, awak berpandang begitu, awak bersangka buruk dengan Tuhan. Satu titik hitam, maka Tuhan akan beri benda itu, sehinggalah awak sedar. Ya. Kemudian sebab itu Tuhan akan memberi datang daripada pemahaman kita. Kalau anggap hidup ni ujian, maka Tuhan akan beri kita ujian untuk beri kita sedar. Dan akhirnya kita sampai ke satu tahap, kita kata hidup ini adalah penuh dengan, hidup ni adalah kasih sayang. Maka apabila awak faham hidup ini penuh kasih sayang, automatik awak naikkan standard awak. Awak naik ke satu taraf kepahaman ilmu. Bila naik ke satu taraf kepahaman ilmu, maka ujian tak ada lagi. Yang ada hanya kasih sayang, sebab awak dah faham. Selagi awak tak faham, awak akan diberi terus sampai awak faham. Jadi jangan banyak sangat tak faham tu, nanti banyak benda-benda negatif berlaku pada kita, sebab Tuhan nak bagi kita faham. Jadi bila kita faham, hidup ni sebenarnya adalah kasih sayang. Kita lahirkan di dunia ini untuk menikmati. Setiap perkara buruk, baik itu semua adalah kasih sayang. Jadi kalau kita pancit, kasih sayang Tuhan. Kita pancit. Sebab nak beri rezeki kepada workshop, kasih sayang Tuhan, supaya kita jangan lagi rasa ego, sombong bahawa kita perlukan bantuan orang lain. Telefon datang, saya bawa kereta dengan anak saya pancit, kan? Kasih sayang Tuhan, saya boleh ajar anak saya yang perempuan macam mana cara nak jack, macam mana cara nak tukar tayar, ditolong sama-sama. Dia pun dapat knowledge. Dia kata, "Bapa tak tahu macam mana cara, hari ni baru tahu." Jadi benda tu semua adalah kasih sayang. Jadi apabila kita pegang kasih sayang, yang datang hanya kasih sayang. Titik bertemu titik, baru dia selaras. Okey? Boleh? Okey. So kena cari titik kasih sayang tu. Dalam kehidupan ni kita kena cari. Walau susah macam mana pun, jangan keluar daripada kasih sayang Tuhan. Walaupun satu zarah tidak keluar daripada kasih sayang Tuhan adalah jalan selamat. Terkeluar daripada kasih sayang Tuhan, maka hilang rahmat. Bila hilang rahmat, kasih sayang tu tertinggal. Bila tertinggal, nanti kita masuk dalam orang-orang yang rugi. Sebab Tuhan tu Maha kasih sayang. Okey. Terbaik Prof, first time solat tarawih dan solat Aidilfitri bersama keluarga. Ya, betul. Jadi imam, baca khutbah. Okey. Ini kenapa COVID-19, jaga keluarga, dapat mengaji selalu, hargai kesihatan, hargai semua yang bertugas dan taat,
kesatuan, semua saling berbantu. Ya, semua tu titik kasih sayang. Sebab tu kita kena rasai kasih sayang dan pandang dengan kasih sayang. Jadi semua konflik, kerisauan, amarah akan hilang dengan sendirinya. Kasih sayang adalah umpama matahari. Kasih sayang adalah umpama matahari. Sebab itu kalau kita memahami tentang sifat Tuhan itu, Tuhan ini bagi orang Islam, Tuhan dia nama dia Allah. Tak kisahlah bangsa lain dia sebut nama apa, tapi Tuhan ni nama dia Allah. Kenapa Tuhan nama dia Allah? Sebab Tuhan sendiri menamakan dia Allah. Kalau Islam lah Quran dia sebut, sungguhnya akulah Allah. Allah lah yang maha pengasih dan penyayang. Maksud Tuhan tu menama dia Allah. Jadi kita panggil dia Allah. Kalau Tuhan tak ada nama, nak panggil apa pula? Lagi kita pening. Ya, okey. Jadi Tuhan tu nama dia Allah. Jadi apa sifat Tuhan? Apa sifat Allah? Jadi sifat Allah yang pertama, kedua tu apa? Jadi kita dah belajar masa kecil-kecil dulu, kita baca Asma'ul Husna kan. Kita kata Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar dan seterusnya ya. Jadi maksudnya Tuhan tu nama dia Allah. Dan sifat Tuhan yang pertama ni, Allah pertama adalah Ar-Rahman, Maha Pengasih. Yang kedua adalah Ar-Rahim, Maha Penyayang. Maka dengan Ar-Rahman Ar-Rahim ni, pengasih penyayang ni, barulah mentadbir, barulah dia pemaaf, barulah dia mengurus, baru dia menuju kesempurnaan, kecantikan, keelokan. Jadi semua sifat-sifat baik dalam dunia ini bermula dengan kasih sayang. Sebab itu, dalam diri kita ada satu titik. Apabila titik itu malap, titik itu terpadam, maka hidup kita penuh dengan porak-peranda, keluh kesah, bermasalah, bergaduh, tak ceria, tak seronok hidup kita. Kan titik itu padam. Tapi kalau titik itu bercahaya, dia bersinar, maka dialah punca kepada semua kesabaran, kerjasama, ketekunan, pemaaf, kebahagiaan, tolong-menolong. Apakah titik itu? Jadi titik itu adalah love. Titik itulah kasih sayang. Jadi kasih sayanglah yang memadam benci menjadi suka. Kasih sayanglah yang memadam dendam menjadi pemaaf. Kasih sayanglah yang menukar marah menjadi sabar. Kasih sayanglah yang menukar malas menjadi rajin. Semuanya bermula dengan satu titik kasih sayang. Tapi kalau tak ada kasih sayang, itulah yang menyebabkan semua orang pentingkan diri, amarah, sombong, bapa pukul anak-anak, mak pun tengking dan buat benda-benda yang tak baik, marah ikut nafsu dia, hanya memuaskan kehendak dan nafsu amarah dia. Dan akhirnya merosakkan keluarga, ahli-ahli kawan-kawan dan sebagainya. Jadi sebab itu kita kena duduk dan kita kena merasai kasih sayang. Okey, jelas kan? Okey. Jadi, dan kita kena ingat hari ini ramai orang hilang kasih sayang ni. Sebab tu antara tujuan MLT ialah kembali merasai kasih sayang Tuhan. Kembali merasai kasih sayang Tuhan pada diri kita. Dan bagaimana nak merasai kasih sayang Tuhan? Dan merasai kasih sayang Tuhan